Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 bidang akidah di bawah tajuk sifat sama Allah. Marilah kita lihat dulu apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama, menerangkan pengertian Allah bersifat sama dengan betul. Yang kedua, menerangkan dalil nakli Allah bersifat sama dengan maksudnya. Yang ketiga, menjelaskan maksud meyakini Allah bersifat sama melalui dalil akli. Dan yang keempat, menganalisis kesan meyakini Allah bersifat sama dalam kehidupan harian. Sebagai umat Islam, sudah tentu kita harus mempelajari tentang ilmu akidah. Baik, ada 20 sifat wajib Allah yang wajib kita pelajari, fahami dan seterusnya yakini. Termasuklah sifat sama Allah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan Allah bersifat sama? Kita lihat ya. Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti contoh bisikan hati manusia. Jadi di sini menunjukkan bahawa pendengaran Allah itu berbeza dengan pendengaran manusia, makhluknya. Jadi Allah dia tidak memerlukan telinga untuk mendengar berbanding dengan manusia memerlukan telinga untuk mendengar dengan sempurna. Seterusnya, kita lihat apakah hukum beriman dengan sifat sama Allah. Hukumnya ialah wajib. Wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Jadi jelaslah di sini bahawa Allah itu mendengar setiap bunyi, percakapan, malahan bisikan di dalam hati makhluknya. Allah, bagaimana yang kita tahu, dia tidak memerlukan telinga ataupun bantuan lain untuk mendengar. Berbanding dengan manusia, manusia memerlukan perantaraan ataupun telinga untuk mendengar dengan baik. Kita lihat pula dalil nakli Allah bersifat sama dan maksudnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Daripada surah Al-Baqarah ayat 224 yang bermaksud, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Maksud meyakini Allah bersifat sama melalui dalil akli. Dalil akli Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi ini membawa maksud bahawa Allah itu sentiasa sempurna berbanding dengan manusia yang penuh dengan kekurangan dan juga kelemahan. Sekarang, cuba kamu fikir dan kaitkan gambar yang akan saya paparkan dengan sifat sama Allah. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar seorang budak perempuan yang sedang berzikir
subhanallah, subhanallah ketika menunggu bas. Ini menunjukkan bahawa sebagai hamba Allah, kita sentiasalah berzikir menyebut nama Allah. Kerana Allah itu maha mendengar. Kita lihat pula gambar yang kedua, di mana gambar yang kedua menunjukkan seorang budak lelaki sedang berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba Allah yang banyak melakukan dosa, kita mestilah sentiasa bertaubat dan berdoa memohon keampunan daripada Allah. Allah itu sentiasa mendengar doa daripada hamba-hambanya. Baiklah, kita lihat pula gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini, kalau kita dapat lihat, dua orang sahabat perempuan yang sedang berbisik tentang rakannya. Mungkin rakannya ini tidak mendengar apa yang dibisikkan oleh mereka ini, tetapi kalau kamu tahu siapakah yang mendengar? Sudah tentulah Allah yang maha mendengar sama ada percakapan itu baik ataupun tidak. Baik, kita lihat pula gambar yang terakhir, di mana gambar yang terakhir ini adalah sekumpulan lelaki yang sedang membaca Al-Quran bersama-sama. Ini menunjukkan bahawa Allah itu maha mendengar segala percakapan, tutur kata yang baik daripada hamba-Nya. Setiap tutur kata yang baik, yang sopan, Allah menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sekarang kita lihat pula kesan meyakini sifat sama Allah. Yang pertama, sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Sekiranya kita yakin yang Allah itu maha mendengar, sudah tentu kita akan menjaga pertuturan, percakapan kita setiap hari agar kita akan bercakap perkara yang baik sahaja. Seterusnya yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kerana kita tahu Allah itu maha mendengar. Jadi segala apa yang dihajati oleh kita, kita perlulah memohon hanyalah kepada Allah sahaja. Baiklah. Yang ketiga menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir itu sebagai amalan harian. Tambahan pula sekarang ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita haruslah menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir ini sebagai amalan harian kita di rumah agar kita dijauhi daripada penyakit yang berbahaya ini. Baiklah. Yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Kita tahu bahawa Allah itu maha mendengar. Jadi sudah tentulah kita takut untuk melakukan maksiat lidah, mengeluarkan perkataan yang tidak baik dan juga kesat. Seterusnya yang kelima, kalau kita yakin dengan sifat sama Allah, hidup kita akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tadi kita sudah mengenali dan memahami sifat sama Allah. Setelah kita mengenali Allah dengan akal fikiran, kita perlulah berusaha untuk mengenal Allah dengan hati supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah 3 perkara ini. Pertama, jangan putus asa dari terus berdoa kerana Allah sentiasa mendengar. Kedua, jaga apa yang dilafazkan lidah kerana Allah sentiasa mendengar. Yang ketiga, jaga apa yang terlintas dalam hati yang diniatkan kerana Allah sentiasa mendengar. Semoga kita bertemu lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.